Okay, hari ni cikgu nak cerita tentang sinopsis ringkas novel Darah Titik di Semantan. Okay, di mana novel ni nak cerita tentang 4 orang sahabat, okay, Zahid, Samad, Rahman dan juga Awang Muhammad untuk membantu Datuk Bahaman menentang penjajah Inggeris. Kenapa mereka nak tentang? Sebabnya penjajah Inggeris ni dia dah membina sebuah rumah pasung di Lubuk Terua. Okay? Jadinya bila Inggeris dah tahu Datuk Bahaman ni merupakan orang yang paling berpengaruh dekat kawasan tu, okay, jadi dia menggunakan pelbagai cara untuk melemahkan pengaruh Datuk Bahaman ni. Antaranya ialah Inggeris ni dia dah desak Sultan untuk keluarkan surat perintah untuk lucutkan jawatan Datuk Bahaman sebagai orang kaya Semantan. Okay. Selain itu juga, Inggeris ni dia dah bertindak untuk menangkap pengikut Datuk Bahaman, iaitu Pak Udik Ismail, Samad dan juga Pak Long Abbas. Walau bagaimanapun, ketangkasan Datuk Bahaman ni dia dah berjaya membebaskan pengikut yang ditangkap tu. Inggeris juga telah cuba untuk menahan rakit yang dinaiki oleh Pak Long Abbas dengan Pak Udik Ismail ni. Jadi Pak Long Abbas ni berjayalah melarikan diri, selamatkan diri. Tetapi Pak Udik Ismail pula mati ditembak oleh Inggeris. Jadi bila Datuk Bahaman tahu pasal ni, makin marahlah dia kan. Jadinya bila Datuk Bahaman dah semakin geram dengan tindakan Inggeris ni, dia mula menyerang hendap Des Borot di Sungai Semantan. Dalam serangan itu, pihak Des Borot tu dia dah kalah dan juga perisik-perisik ataupun mata-mata Inggeris yang ikut Datuk Bahaman ni juga telah terbunuh. Rumah pasung di Lubuk Terua juga telah dapat diserang oleh pengikut Datuk Bahaman yang diketuai oleh Tok Muda Bidin dan Imam Perang Weh. Tadinya Datuk Bahaman ni juga dia merancang untuk serang Inggeris di Bentong dengan cara mengarahkan Tok Muda Bidin dan Imam Perang Weh untuk kepung pusat kawalan dekat Lombok Inggeris di Bentong. Manakala Datuk Bahaman, Datuk Panglima Raja dan Mat Lela juga akan pergi ke Temerloh untuk ambil mayat Pak Udik Ismail yang dibunuh oleh Inggeris tadi. Dan Zahid, Samad dan Awang Muhammad pula telah diarahkan untuk ikut Datuk Bahaman ni. Bila dah berjaya keluarkan mayat Pak Udik Ismail, Datuk Bahaman diteruskan rancangan lain untuk serang balik rumah pasung tu. Dia telah mengambil senapang dan juga peluru. Jadinya bila Inggeris dah tahu Datuk Bahaman ni nak serang je, Inggeris ni dia dah sediakan satu pasukan tentera untuk serang prajurit Melayu yang diketuai oleh Datuk Bahaman. Pasukan Inggeris tu ada 50 orang mata-mata Inggeris dan 300 orang askar Sultan yang diketuai oleh Tengku Ali. Datuk Bahaman ni dia tak nak berperang dengan askar-askar Sultan. Bila dia tahu perahu yang dinaiki oleh Des Borot tu tak ada askar Sultan, barulah Datuk Bahaman ni tertarik rantai yang mengiringi Sungai Semantan dan juga menterbalikkan perahu yang dinaiki oleh mereka. Seterusnya Zahid dengan rakan-rakan dia tu ambil bulu runcing tu dan baling kepada askar Inggeris. Bila dah jadi macam tu, Inggeris sangat marah dengan tindakan Datuk Bahaman. Jadinya Hugh Clifford ni dia dah ugut Sultan dengan mengatakan bahawa Sultan boleh dibuang negeri kalau tidak bekerjasama dengan Inggeris. Jadi terpaksalah Sultan tu bekerjasama dengan Inggeris. Semasa di Batu Hampar, Datuk Bahaman ni dia lihat Roger ada dengan Sultan dan juga Tengku Ali. Masa tu dia nak serang Roger tu, tapi dia dah halang. Tok Selampit tu menyumpit. Dia cakap nanti dulu. Nanti kalau kita sumpit, Sultan ada kat situ, takut terkena dia pula. Jadi Datuk Bahaman tak bagi Tok Selampit ni untuk sumpit Inggeris tu. Jadi bila Datuk Bahaman tak bagi ni, Tok Selampit ni marahlah. Dan meninggalkan Datuk Bahaman. Jadi seterusnya Datuk Bahaman pun menghadap Sultan. Datuk Bahaman kata Sultan ni dia sangat menyokong perjuangan mereka. Jadinya Sultan telah memerintahkan prajurit Melayu menjadikan perjuangan esok sebagai perjuangan yang terakhir. Maksudnya kan dia bergabung dengan Inggeris. Jadi perjuangan esok tu perjuangan yang terakhir mereka menyokong Inggeris. Jadinya dalam serangan tersebut, Sultan mengarahkan bahawa askar ni tak boleh tembak Datuk Bahaman punya tentera.
Sebaliknya mereka hanya menembak ke udara sahaja. Walau bagaimanapun, Mak Lela ni dia masih ragu-ragu dengan kenyataan tersebut. Jadinya semasa serangan, dari pasir Tok Anjang, Zahid ni dah nampak dah askar telah naik ke tebing. Jadi Dato' Bahaman mengarahkan mereka untuk menembak ke udara sahaja. Sebaliknya, askar Sultan ni dia telah tembak Mat Lela dan Awang Muhammad yang telah berlari ke kubu. Datuk Panglima Raja sangat marah dengan tindakan askar-askar Sultan tersebut kerana mereka tak berpegang pada janji mereka. Walau bagaimanapun, Datuk Bahaman masih berpegang pada janjinya. Dia tak tembak pun askar Sultan. Datuk Panglima Raja yang telah cuba tembak askar Sultan, akhirnya dia yang terbunuh. Tok Muda Bidin juga marah dengan mengatakan bahawa mereka tak boleh berpegang pada janji kerana musuh telah belut. Jadi Imam Perang Wei dan Tok Muda Bidin ni dia nak serahkan diri dekat ketua askar Sultan, tetapi mereka telah ditikam. Jadi serangan tu sepenuhnya telah dimenangi oleh askar-askar Sultan.